Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah sekali lagi dapat kita bersama dalam kuliah Maghrib secara online sepanjang ataupun dah berada dalam tempoh PKP, ya, PKP kali kedua. Jadi Masjid Negeri meneruskan program laman ilmu kita, iaitu kuliah maghrib kita melalui online, kuliah-kuliah online untuk memudahkan para jemaah muslimin muslimat terus dapat mengikuti program-program kuliah maghrib subuh, ya, melalui YouTube dan juga Facebook rasmi Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak. Baik, alhamdulillah, dalam kuliah saya insya-Allah kita meneruskan kuliah kita, iaitu pengajian akidah dan tayyarat fikriyah al-mu'asarah, iaitu akidah dan juga aliran pemikiran semasa. Ya. Jadi kita meneruskan kuliah kita dengan kitab akidah, asas akidah Islam, ya. Dan juga satu lagi berkaitan dengan tayyarat, kita menggunakan nota-nota himpunan nota-nota daripada pejabat mufti negeri Perak, iaitu nota aliran pemikiran semasa. Ya, ni aliran pemikiran semasa. Ya. Baik. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita dah habis hari itu dalam bab 2 sebenarnya. Kita dah baca pahaman-pahaman sampai kepada perkembangan ilmu akidah. Ya, kita dah masuk dalam mazhab-mazhab ilmu akidah. Ya, mazhab-mazhab sehinggalah kepada yang terakhir kita dah baca ahli sunnah wal jamaah. Ya, Mu'tazilah, ahli sunnah wal jamaah. Sebelum tu kita dah lihat mazhab Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah dan juga ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi kali ini dalam kuliah kita saya nak bawa lagi satu fahaman, ya, fahaman di dalam perbahasan bila kita sebut mengaji akidah dan juga tayyarat ni, tayyarat fikriyah al-mu'asarah ini, tidak terlepas daripada kita mengaji ataupun mempelajari beberapa fahaman yang ada dan juga fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, ya. Saya kutip ataupun saya ambil rujukan daripada yang saya sebut tadi, nota aliran pemikiran semasa ini, ya.
yang dikeluarkan oleh pejabat mufti negeri Perak. Dan fahaman yang mula kita lihat di sini, kita ambil di sini ialah fahaman Syiah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mempelajari maudhu' ataupun subjek akidah ini, maka tidak dapat tidak ada yang kita akan mempelajari selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ataupun dalam ilmu tauhid ni kita sebut akidah sahih, akidah sahihah, dan juga akidah yang batil, ya. Itu pun akidah yang bertentangan dengan ajaran Islam, ahli sunnah wal jamaah. Baik, jadi kita sambung satu lagi. Bila dalam fahaman-fahaman ini, kita ambil akidah fahaman Syiah. Ya, fahaman Syiah ini, sebab apa kita ambil fahaman Syiah? Terlebih dahulu kerana fahaman ini ialah fahaman yang muncul bukan sekadar yang kita sebut mu'asarah ni yang semasa, tetapi lebih awal daripada itu. Ya, fahaman ini muncul lebih awal. Selepas fahaman Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah ini. Kalau kita lihat sebelum ni, kuliah yang kita kuliah maghrib kita sebelum ni, iaitu dalam perkembangan ilmu akidah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, dalam perkembangan pada zaman Khalifah Umayyah ataupun sebelum itu lagi, pada zaman sahabat, selepas di hujung-hujung zaman Khalifah Uthman, Khalifah Ali radhiyallahu anhu, mereka sudah berlaku menjadi detik permulaan kepada timbulnya fahaman-fahaman yang berkait dan seterusnya kepada akidah, memberi kesan kepada perbahasan akidah. Walaupun pada peringkat awal disebut sebagai perkembangan politik, kekhilafan politik ketika itu, walau dan seterusnya menjadi perbahasan akidah ataupun perbalahan dalam akidah, Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, lebih awal daripada itu kita lihat bagaimana berlakunya perbalahan ataupun fitnah yang berlaku ketika zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kita lihat perkara yang berlaku sebelum itu, punca-puncanya, sehinggalah saya telah jelaskan sebelum ini berkaitan dengan seorang Yahudi yang munafik yang telah memeluk Islam, iaitu Abdullah bin Sabah. Individu ni kita kena ingat, individu ni kita kena tahu dulu sebelum kita membicara kaitan dengan sejarah sejarah Islam, sejarah Islam, dalam lebih-lebih lagi dalam membicarakan tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan zaman khalifah, berlaku kekhilafan pada zaman khalifah, khususnya khalifah Osman dan juga Sayyidina Ali, Muawiyah dan seterusnya, dalam zaman Umayyah, kerana individu ini dia memberi kesan, kita akan tengok landscape sejarah selepas itu, dia memberi kesan kepada sejarah Islam itu sendiri, kerana individu ini telah muncul dan ada pengikutnya ataupun dipanggil Sabaiyah. Jelas bukti-bukti dalam riwayat daripada ahli-ahli tarikh, ahli-ahli hadis, wujudnya, adanya individu ini, iaitu Abdullah bin Sabah, dan dia memberi kesan di atas kewujudan Abdullah bin Sabah ini
memberi kesan kepada tarikh sejarah Islam, termasuklah yang kita nak bicara pada hari ini, iaitu fahaman Syiah, ya, yang ada kaitan dengan pengaruh daripada Abdullah bin Sabah, dan sebahagian ulama menyebut bahawa beliau merupakan founder, yang merupakan yang menjadi asas kepada lahirnya fahaman Syiah, ya. Walaupun dinafikan, tetapi doktrin yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah ini ada, ya, di dalam doktrin Syiah, ajaran Syiah dan juga fahaman mereka, ya. Baik, kita pergi kepada perbahasan dalam kitab ni, ya, iaitu aliran pemikiran semasa, ya. Dalam muka surat 2 ni awal lagi dibahaskan. Sebab apa? Sebab tu saya sebut tadi, Syiah ni kerana dia ada lebih awal dan ada sampai sekarang. Kalau kita sebut berkenaan dengan fahaman Qadariyah, Jabariyah yang ada zaman dulu tapi sekarang dah tak ada. Ya, cuma syibih-syibih dia adalah dalam bentuk yang lain. Tetapi beza dengan fahaman Syiah ini, dari dulu dah ada dan sampai sekarang pun masih ada, ya, pengikutnya. Semoga kita dapat mengetahui perkara ini, ya, kita selamat terlindung terlindung daripada fahaman ini, ya. Semoga kita selamat, keluarga kita, anak cucu kita selamat, ya. Sebab itulah kita perlu mengetahui dengan lebih jelas, ya. Kita mengkaji, melihat kajian terhadap fahaman ini, ya, iaitu fahaman Syiah. Baik. Yang pertama, perkataan Syiah dari sudut bahasa. Ya, dari sudut bahasa, Syiah disebut sebagai Syiah seseorang ataupun Syiatul Rajul. Ya, iaitu berarti Syiah ni makna berarti pengikut. Syiah tu makna pengikut ataupun pendokong. Pengikut dan juga pendokong ataupun juga puaknya sahaja. Kita kata firqah dia sahaja, ya. Hanya puak dia sahaja. Tak pergi kepada yang lain. Dia khusus kepada kumpulan ini saja, kumpulan Syiah ataupun pengikut mereka. Ya, tak. Kita tak ambil contoh yang lain-lain. Ya, bukan ada kumpulan lain. Ini kumpulan yang tertentu. Dikhususkan kepada mereka sahaja. Ia diungkap untuk seorang, dua orang atau ramai lelaki dan wanita. Maknanya bila merujuk kepada kumpulan ini, ya, bukan hanya seorang, dua orang, lelaki, perempuan, semua kumpulan dia, jemaah mereka. Ya. Baik. Dari segi istilah, tadi dari segi bahasa, makna pengikut dan juga pendokong. Ya. Dari segi bahasa, ada segi istilah, gelaran Syiah lazimnya ditujukan kepada setiap orang yang setia, wala', yang setia, yang berwala' kepada Ali bin Abi Talib dan ahlu baitnya radhiyallahu anhum. Ya, yang memberi wala', setia kepada Sayyidina Ali dan juga ahli baitnya radhiyallahu anhum, sehingga ia menjadi nama gelaran yang khusus bagi mereka, sehingga namanya jadi khusus. Ya, nanti kita tengok lagi perbahasan dia yang lebih jauh. Ya, ni dari segi takrifan. Ya, takrifan. Satu kumpulan yang memberi wala' kepada Sayyidina Ali dan ahli baitnya. Ya, ahli baitnya sahaja. Sehingga menjadi satu gelaran. Syiah tadi kepada gelaran kepada mereka. Okay. Baik, seterusnya kita pergi kepada pembahagian Syiah. Kumpulan Syiah ni ada bahagian dia. Ya, nak tengok berapa pembahagian dia. Jadi mazhab Syiah ini boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan, bahagian-bahagian, kepada bahagian akidah, politik, fiqh, dan sebagainya. Mereka dah masuk semua dalam cabang-cabang bahagian-bahagian ini. Termasuklah bahagian akidah, politik, fiqh dan lain-lain. Ya. Dan yang paling jelas sekali, kedudukan Syiah ini dibahagi kepada tiga bahagian yang berkaitan dengan persoalan khalifah ataupun imamah.
Ya, dibahagi kepada 3 kumpulan. Mudah ceritanya, Syiah ni dibahagi kepada 3 bahagian yang besar. Ya, 3 bahagian yang besar, iaitu yang pertama dipanggil Tasyayyu'h. Ya, At-Tasyayyu'h iaitu kumpulan mereka ini adalah mereka yang bersimpati lalu menyebelahi pasukan Ali bin Abi Thalib. Ya, dalam peristiwa peperangan antara pasukan Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ya, dalam peperangan Siffin. Ya, dia berlaku, ini kita kata ya, peringkat-peringkat yang berlaku peperangan dalam Islam, berlaku antara peperangan di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ya, mereka ini kumpulan Tasyayyu'h, Syiah yang dipanggil kategori pertama tadi, kumpulan yang pertama, At-Tasyayyu'h ini mereka memihak kepada Sayyidina Ali. Ya, mereka ini memihak kepada Sayyidina Ali. Mereka yang bersifati lalu menyebelahi pasukan Sayyidina Ali. Mereka juga mengambil berat. Ya, kumpulan yang pertama ni, selain daripada mereka memihak, mereka mengambil berat, berasa sedih dan simpati atas nasib yang menimpa Ali dan keluarganya, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah Islam. Ya. Mereka bersimpati dengan Ali dan keluarga Ali, ahli baitnya. Ya, ahli bait mengikut tarifan mereka. Ya, ni kita kena jelaskan juga. Sebab ahli bait pula dia ada takrifan dia. Takrifan Syiah, takrifan Islam. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Jadi takrifan mereka hanya khusus kepada Sayyidina Ali dan ahli bait ini, iaitu Sayyidina Husain dan Hasan, ya, dan juga kepada Sayyidina Ali, ya, Fatimah, Husain dan Hasan. Ini je keluarga ahli bait pada mereka, ya. Ni dia punya jalur dia. Supaya kita tidak keliru, kerana takrifan di sana ahli bait juga ada kekhilafan daripada di sudut takrifannya. Ya, baik. Yang kedua, Syiah yang dipanggil Mufaddilah. Ya, bahagian yang kedua, kumpulan yang kedua iaitu Syiah Mufaddilah. Ya, kumpulan ini adalah mereka yang berpendapat bahawa Ali bin Abi Thalib dan keluarganya adalah lebih mulia, lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya berbanding sahabat-sahabat lain. Ya, Sayyidina Ali pada mereka yang kedua ini, kumpulan yang kedua ini, Mufaddilah, melebih-lebihkan Sayyidina Ali daripada semua sahabat, daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan lain-lain sahabat. Ya, ni golongan yang kedua. Yang pertama tadi simpati dan memihak kepada pasukan Sayyidina Ali dalam peperangan bersama dengan Sayyidina Muawiyah dalam peperangan Siffin. Walau bagaimanapun, dalam Syiah Mufaddilah ini, walau bagaimanapun, kedua-dua kumpulan yang pertama ini mengiktiraf jawatan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman, serta tidak mencela para sahabat yang lain. Ya, pilihan mereka kepada apa yang mereka cenderungi ini tidak menyebabkan mereka berlaku tidak adil dan berlebih-lebihan, ghulu atau melampau terhadap apa yang tidak mereka cenderung. Mereka lebih cenderung. Yang kedua-dua kumpulan ini masih terima lagi. Walaupun mereka mengatakan Sayyidina Ali lebih mulia. Sayyidina Ali lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain, tetapi mereka masih mengiktiraf. Ya, masih mengiktiraf. Ya, dua kumpulan Syiah ini. Yang ketiga, kumpulan yang ketiga dipanggil Ar-Rafidah. Ya, Ar-Rafidah iaitu Syiah Ar-Rafidah ataupun dikenali sebagai Syiah Ar-Rafidah, bermaksud kumpulan yang menolak. Syiah Ar-Rafidah ini adalah mereka yang menolak kekhalifahan, tolak terus khalifah, semua khalifah dan keutamaan Abu Bakar, Umar dan Uthman.
tolak terus. Mereka tolak kepimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Ya, mereka juga menolak para imam daripada keturunan ahli bait Rasulullah, kerana mereka para imam daripada keturunan ahli bait juga mengiktiraf kekhalifahan Abu Bakar. Imam-imam yang lain yang mengiktiraf Abu Bakar, Umar dan Uthman juga ditolak oleh kumpulan ini. Kumpulan yang ketiga iaitu Syiah Ar-Rafidah. Ya. Serta mereka mengutamakan maknanya menolak semua imam-imam khalifah yang lain, masuklah Muawiyah, ya, daripada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, semua ditolaknya. Ya, selagi semua di kalangan Ahlussunnah ini yang mengiktiraf kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, mereka ini juga ditolak. Ini bagi kumpulan yang ketiga yang dipanggil Syiah Ar-Rafidah. Jadi ada tiga, ya. Satu, Tasyayyu' Mufaddilah, Al-Mufaddilah. Dan yang ketiga ni Ar-Rafidah. Ya. Ni kumpulan Syiah. Yang ni kita nak tahu pembahagian dulu. Ya, dia punya tahap pahaman pengikut Syiah ni ada tahap-tahap dia. Ya. Baik. Seterusnya kita lihat dalam penyelewengan Syiah Imamah Ithna Asyariyah. Ya, apakah penyelewengan yang terdapat dalam Syiah Imamah ini? Ya, yang tadi kita sebut kaitan dengan khalifah ataupun imam. Ya, ini yang diperbahaskan dalam pemerintahan. Ya, yang diperbahaskan dalam akidah Syiah ini. Jadi apabila kita tengoklah kesimpulan ni, saya nak bagi kesimpulan sikit, dari sudut ta'rif dan juga pembahagian ini, maka Syiah ini ialah kumpulan yang kumpulan khas mereka ini, iaitu yang memberi wala kepada Sayyidina Ali, yang taksub, kita kata, kepada Sayyidina Ali dan ahli baitnya. Dan ahli baitnya juga adalah ahli bait yang mengikut takrifan mereka. Ini yang kita nak tahu di peringkat awal ni. Ya, di peringkat awal ni supaya kita dapat mengkaji pahaman ini dan kita lihat bagaimana akhirnya daripada pahaman mereka ini timbulnya pahaman yang seterusnya dalam amalan mereka, dalam doktrin mereka, ya. Bagaimana berlakunya bukan sekadar akidah dan dibawa kepada dalam syariat mereka. Ya. Baik, di antara penyelewengan Syiah Imamah Ithna Asyariyah, ya, berikut adalah antara ciri-ciri ajaran Syiah yang bertentangan dengan ajaran akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, imam adalah maksum. Ya, imam atau pemimpin mereka, khalifah mereka, imam atau khalifah mereka ini adalah maksum. Ya, Syiah 12, dipanggil Syiah 12. Penyelewengan dalam Syiah 12. Ini Syiah yang termasuk dalam Ar-Rafidah, ya. Syiah yang pertama, mereka meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar, dari peringkat kanak-kanak sehinggalah mereka meninggal dunia. Imam-imam mereka ini memang maksum daripada kecil lagi. Ya, imam-imam, pemimpin mereka ini, ya, terpelihara pada kita akidah Islam, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, yang maksumnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara. Ya. Kedudukan mereka ini, imam-imam mereka ini sama seperti nabi-nabi. Ya, pada kita yang maksum ni nabi-nabi. Pada i'tiqad mereka, imam memelihara syariat dalam kitab. Imam pada mereka ialah pemimpin mereka ini ialah memelihara syariat. Ya, memelihara syariat dalam kitab Aqaid Al-Imamiyah oleh Syekh Muhammad Ridha Al-Muzaffar. Maknanya kitab mereka sendiri. Ini kitab Syiah sendiri, ya. Kita nak bahas tentang Syiah ni supaya kukuh bukti yang kuat, kita kena lihat pada kitab mereka sendiri. Dalam pengakuan
mereka sendiri bahawa imam adalah maksum. Bukan kita kutip daripada kitab-kitab ahli-ahli sirah ataupun hadis ahli sunnah wal jamaah, tapi daripada kitab-kitab syekh-syekh mereka sendiri. Ini sebagai proof yang kuat. Ya. Yang kedua, kemunculan Imam Mahdi bersama orang yang telah mati, ar-raja'ah. Ya, Imam Mahdi akan bangun bersama dengan orang-orang Islam. Ya, golongan Syiah dikendaki mempercayai bahawa Allah akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama dengan Imam Mahdi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, Aisyah, Hafsah, Muawiyah dan lain-lain lagi. Ya, Allah akan hidupkan orang-orang yang telah mati bersama dengan Imam Mahdi untuk menghukum Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, ya, Hafsah, Muawiyah, Sayyidina Muawiyah dan semua. Ya, menghukum. Ini pada pahaman mereka, pada akidah mereka. Ini yang kedua. Ya. Yang mana mereka menganggap Abu Bakar, Umar, Uthman semua ni, Aisyah, Hafsah, isteri-isteri Nabi, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain merupakan orang yang zalim. Zalim terhadap Sayyidina Ali. Ini pada pahaman mereka. Yang ketiga, ciri-ciri mereka ini ialah berpura-pura ataupun at-taqiyah, dipanggil taqiyah, istilahnya dipanggil at-taqiyah. Ya, di translate-nya ialah berpura-pura. Maksudnya mengikut akidah Syiah, at-taqiyah iaitu artinya menunjukkan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar. Maknanya dia tunjuk yang lain, ya, daripada hakikat yang sebenar. Tidak menunjuk apa yang zahir, yang betulnya, ya. Yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya. Maknanya dia berpura-pura lah, ya. Dia tak menunjukkan sebenar yang zahir. Dari kandungan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. Maknanya hati dengan yang ditunjukkan secara yang zahir tadi, yang lahir tak sama. Ya, dalam dengan luar tak sama. Untuk memelihara, kerana pada mereka yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya. At-taqiyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali dalam masalah arak dan menyapu khuf. Ini ada beberapa perkara yang dikecualikan. Tetapi taqiyah ni mesti ditunjukkan. Ya, mereka tidak berpura-pura lah. Maknanya mereka tunjukkan benda yang lain daripada apa yang ada dalam hatinya, kerana yang boleh mendatangkan mudarat pada mereka dalam bab harta dan harta benda mereka. Ya, diri dan harta benda mereka. Menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan. Yang keempat, mereka Syiah Ithna Asyariyah ini menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan. Itu yang saya sebut tadi, ketaksuban mereka, keterlaluan, ya, melampau. Ya, kita dalam ahli sunnah wal jamaah kita mengiktiraf semua keempat-empat khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Tapi mereka hanya melebih-lebihkan dan melampau keterlaluan terhadap Sayyidina Ali sehingga meletakkan kezaliman kepada khalifah yang lain. Ya, sedangkan kita tahu dalam ajaran kita, dalam pahaman kita, ya, dalam Islam bahawa semua khalifah, ya, sahabat Nabi, para sahabat Nabi merupakan ahli yang dijamin syurga, ya. Khulafa ar-rasyidin, ya, mereka orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syiah yang menyanjung Sayyidina Ali secara berlebih-lebihan sehingga disamatarafkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam maksumnya dan lain-lain lah. Bahkan dalam beberapa hal dianggap lebih tinggi lagi daripada
para rasul. Sayyidina Ali ni lebih tinggi lagi. Ya. Perkara ini dinyatakan dalam kitab mereka sendiri, iaitu dalam kitab Al-Usul Minal Kafi oleh Al-Kulaini. Ya, disebut dalam jilid 1 halaman 197 dalam kitab mereka ini, kita boleh lihat bahawa mereka mengiktiraf Sayyidina Ali sama dengan para rasul, malah lebih lagi daripada itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut di sini bukan apa, sebab tu bila kita sebut kaitan dengan pahaman Syiah ini tidak dapat tidak lari daripada kita berbicara tentang Abdullah bin Sabah tadi, ya. Malah kalau kita lihat agenda yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, ya, pahaman-pahaman beliau ini yang meletakkan Sayyidina Ali sendiri. Beliau sendiri meletakkan Sayyidina Ali, memuliakan Sayyidina Ali lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, agenda beliau lah yang telah meletakkan taksub terhadap Sayyidina Ali, malah sehingga mensyirikkan Sayyidina Ali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kata peranan Abdullah bin Sabah dalam berlakunya fitnah yang berlaku dalam zaman berlakunya dalam sejarah Islam ini, ya, pada zaman Khalifah Uthman, Sayyidina Ali dan seterusnya, Bani Umayyah. Ya, orang yang mula, sebab Abdullah bin Sabah ni masuk Islam pada zaman Sayyidina Uthman. Ini sejarah yang satu lagi tarikh yang kita perlu ketahui, iaitu Abdullah bin Sabah masuk Islam zaman Sayyidina Uthman. Jadi mula-mula yang berlaku perbalahan tu, ya, mula pada zaman Sayyidina Uthman dan dibawa oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang memeluk Islam. Ya, jadi pahaman-pahaman beliau ni bawa pahaman yang taksub terhadap Sayyidina Ali, sehingga dia telah meletakkan Sayyidina Ali bertaraf dengan taraf ketuhanan, dengan Tuhan, syirik dengan Tuhan, menyanjung tinggi, sehinggalah akhirnya timbullah golongan-golongan yang kita sebut tadi, termasuklah golongan yang simpati, golongan yang melebih-lebihkan kepada Sayyidina Ali. Ya, tapi siapa yang sebelum tu? Kita nak lihat yang sebelum tu lagi. Tadi, ya, apa yang dibawa oleh Ibnu Sabah ataupun Abdullah bin Sabah. Dan juga golongan pengikut beliau lah yang dipanggil Sabaiyah. Sabaiyah adalah pengikut kepada Abdullah bin Sabah. Macam kita yang mengikut mazhab Imam Syafi'i, kita panggil Syafi'iyah. Kita adalah pengikut mazhab fiqh daripada mazhab Syafi'i. Ya. Itu nisbah kepada orang, ya. Baik, seterusnya menghalalkan nikah mut'ah. Ya. Antara ciri-ciri pahaman Syiah Ithna Asyariyah ini, iaitu golongan ini menghalalkan nikah mut'ah. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Man la yahduruhu al-faqih oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain. Ya, ini kitab Syiah sendiri juga. Semua kita ambil sumber-sumber yang kita masukkan di sini adalah berdasarkan daripada kitab Syiah sendiri. Ini hujah yang kuat. Kalau kita ambil kitab Ahli-Sunnah mungkin ditolak, kerana mereka kata ini pandangan daripada Ahli-Sunnah. Tapi ini ialah kitab mereka sendiri, kitab Syiah sendiri. Ya, tokoh-tokoh Syiah sendiri. Iaitu nikah mut'ah ni tu lah, nikah kontrak, nikah yang dalam syariat kita, dalam bab fiqh munakahat diharamkan. Nikah mut'ah tak dibenarkan, nikah kontrak, nikah sementara ni, ya. Menambah syahadah. Seterusnya golongan Syiah ini, Ithna Asyariyah ini, iaitu mereka, ciri-ciri mereka ialah golongan Syiah yang menambah syahadah. Nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, dimasukkan Sayyidina Ali sebagai wali, ya, dalam syahadah mereka. Baik, seterusnya antara ciri-ciri yang lain iaitu menolak hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunnah
wal jamaah, sekalipun hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir pun dia tolak. Makna hadis yang cukup komplit, cukup syarat-syarat dia, hadis sahih. Ya, golongan Syiah ni juga menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh siapa-siapa sahaja ahli sunnah yang meriwayat hadis, semua ditolak. Ya, mereka berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait sahaja pada mereka. Ya, dan juga imam mereka sahaja. Ya, pegangan ini disebut dalam buku Aslu Asyiah wa Usuluha oleh Muhammad Al-Husain. Mereka sendiri, Muhammad Al-Husain Al-Kashif. Jadi ini rijal Syiah sendiri. Ya, pengikut-pengikut Syiah sendiri punya riwayat yang menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sebenarnya ciri yang lain, ciri penyelewengan yang lain iaitu menolak ijma' ulama. Ya, golongan Syiah tidak menerima pakai ijma' ulama. Buktinya mereka menolak pelantikan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kalau kita lihat dalam setiap pelantikan khalifah ini semuanya melalui bai'ah, ya. Bai'ah ni bukan satu dua pihak saja, makna ada semua pihak. Ya, disetujui oleh Ansar dan juga Muhajirin, kumpulan dua kumpulan, ya, iaitu semua umat Islam. Ya. Jadi ulama daripada kumpulan Islam sendiri. Ya. Maknanya bai'ah semuanya mengangkat khalifah. Ya. Jadi mereka ini menolak. Mereka tetap pegang kepada pahaman mereka yang dibawa oleh Ibn Sabah. Ya, kita ulang lagi tu antara agenda yang dibawa oleh Ibn Sabah. Pahaman dia ialah Nabi Muhammad SAW telah mewariskan. Ibn Sabah menyatakan bahawa Nabi SAW telah mewariskan kepada Sayyidina Ali sebagai pengganti. Inilah yang dipegang oleh Syiah juga. Itu sebab tu saya kata pahaman-pahaman ini sama. Ya, pahaman yang dibawa oleh Syiah ini, apa yang dicanang daripada Abdullah bin Sabah. Dan mereka sangat berpegang bahawa Nabi SAW mewarisi kepada Sayyidina Ali. Jadi sebab itulah mereka mengkafirkan para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga isteri-isteri Rasulullah SAW. Malah mereka berpegang kepada pendapat-pendapat imam mereka kerana ijma' pada mereka adalah salah. Pada mereka ijma' adalah salah, sedangkan pendapat imam adalah maksum. Kerana pada mereka imam adalah maksum. Ya. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Mukhtasar At-Tuffah Al-Ithna Asyariyah oleh Syekh Abdul Aziz Al-Imam Waliullah Ahmad Abdul Rahim Ad-Dahlawi. Ini kitab Syiah sendiri. Ya, rijal Syiah dan juga kitab Syiah sendiri. Ini pengakuan Syiah, mereka sendiri mengiktiraf imam mereka sahaja dan menolak ijma'. Ya, termasuklah pelantikan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Seterusnya mereka menolak qiyas. Bukan menolak ijma' saja, mereka juga menolak qiyas. Semua ijma' qiyas ini merupakan sistem sumber-sumber hukum dalam Islam, ya. Golongan Syiah juga menolak qiyas kerana bagi mereka beramal dengan qiyas adalah merosakkan agama. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Aslu Syiah wa Usuluha. Ini kitab yang sama juga, kitab Syiah sendiri. Seterusnya, antara ciri-ciri penyelewengan Syiah lagi ialah menziarahi kubur Sayyidina Husain, ganjarannya syurga. Ya. Tadi kita sebut mereka taksub dengan Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah dan juga anaknya iaitu Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Ya. Maka dalam menziarahi kubur Sayyidina Husain, ya, dalam peristiwa Karbala kita tahu, ya, yang mereka terlalu taksub dengan Ahlul Bait ini sehingga mendakwa bahawa orang yang menziarahi kubur Sayyidina Husain akan memasuki syurga. Ini berkaitan dengan akidah lah. Ziarah kubur Sayyidina Husain je masuk syurga. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Al-Irsyad oleh Syekh Al-Mufid, kitab Syiah sendiri.
Ya, ni semua kitab-kitab Syekh halaman 252, Syekh Al-Mufid halaman 252. Seterusnya penyelewengan Syiah lagi ialah menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram. Dalam peristiwa 10 Muharram, ya, golongan dalam pada tarikh 10 Muharram, golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi menangisi kematian Saidina Husain. Ya, ini juga kita kata dalam peristiwa di Karbala pembunuhan Saidina Husain, ya, mereka meratak pada tarikh yang sama, iaitu menyeksa diri mereka sebagai tanda mereka bersimpati terhadap Saidina Husain, ya, kerana mereka taksub dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka juga menyeksa diri mereka. Sedangkan dalam Islam, ya, ajaran akidah Islam jelas, iaitu haram, ya, menyeksa tubuh badan sendiri, ya, haram. Ala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan, ya. Haram orang Islam melukakan badan kita sendiri, rosakkan tubuh badan kita sendiri. Seterusnya, penyelewengan seterusnya ialah menghina isteri-isteri Nabi. Ya, Syiah juga menghina isteri-isteri Nabi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Tuhfah Al-Awwam. Ini kitab mereka sendiri, oleh Said Manzur Hussein, halaman 330. Mereka menghina Sayyidatina Aisyah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi Sayyidatina Aisyah yang berlaku. Kita lihat ini semua sejarah-sejarah yang berlaku, kesan daripada propaganda, ya, hasutan, provokasi daripada bermulanya daripada Abdullah bin Sabah tadi, ya, sehingga diikuti oleh pengikut-pengikut yang taksub dengan provokasi itu, yang terlibat dengan terpengaruh dengan provokasi tersebut, fitnah-fitnah yang berlaku. Akhirnya berlakulah beberapa peperangan dalam Islam. Kita tahu, di antara peperangan awal, peperangan yang berlaku fitnah dalam Islam, iaitu peperangan Siffin dan juga peperangan Jamal, yang berlaku. Sebab itulah mereka menghina isteri-isteri Nabi. Berlaku peperangan Jamal di antara Saidina Ali dengan tentera Sayyidatina Aisyah. Namun terdapat banyak lagi penyelewengan yang terdapat dalam kitab-kitab Syiah. Jakim juga telah menerbitkan sebuah buku bertajuk Penjelasan Terhadap Fahaman Syiah. Ada khusus Jakim telah mengeluarkan terhadap fahaman Syiah. Jadi ini di antaranya, ya, di antara penyelewengan yang dibawa oleh Syiah Ithna Asyariyah, ya. Jadi itu sedikit dulu mukadimah kita dalam tentang ajaran Syiah. Paling kurang kita dapat tahu dari segi takrif, dari segi perkembangan Syiah, dan lebih yang saya sebut tadi awal tadi, ya, di mana datangnya pahaman, asal usulnya, asal usul fahaman Syiah itu sendiri, yang kita nak tahu founder dia, yang mana datangnya pahaman yang dibawa oleh ajaran-ajaran provokasi fitnah dalam Islam, ya, iaitu berasal daripada Abdullah bin Sabah, yang akhirnya mereka, ya, pada zaman itu, pada selepas pembunuhan Saidina Uthman, maka timbullah perbalahan di kalangan umat Islam yang terperdaya, ya. Sebab tu kalau kita tengok akhirnya berlaku macam-macam lagi lepas perangan tu, ada perjanjian tahkim, ya. Ini semua kita dah jelas dalam peringkat perkembangan ilmu akidah dalam kitab ini, ya, kitab Asas Akidah ini. Kalau tuan-tuan ingat sebelum ni, kita dah jelaskan sejarah akidah pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman khalifah, ya, khulafah Rasyidin, ya. Jadi semua kita dah jelaskan, dan inilah dia punya kronologinya. Kronologinya kita dah nampak, kronologinya, ya, berlakunya perkembangan akidah di dalam Islam, ya, akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah ajaran Ahlussunnah, akidah Islam Ahlussunnah, aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Insya-Allah nanti kita sambung lagi dalam pahaman Syiah ini untuk penjelasan yang lebih lanjut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.